Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Az-Zukhruf ayat 15. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 12 Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Maksudnya, dan dia iaitu Allah yang telah mencipta al-azwaj. Apa dia azwaj? Pasangan-pasangan ataupun berbagai jenis. Sama ada manusia ke, tumbuhan ke, haiwan ke, kullaha, semuanya. Wa ja'ala lakum, dan Allah dia juga menjadikan untuk kamu minal fulki. Fulki iaitu kapal ataupun kenderaan. Wal an'am, dan juga binatang ternak yang dua-dua tu antara faedahnya ialah terkabun, untuk kamu menunggangi ataupun menaiki. Jadi satu kenderaan darat. An'am tu binatang zaman Nabi, sebab kereta tak ada. Sekarang kereta lah. Fulk, kapal, kenderaan laut. Ada satu lagi jenis kenderaan Allah tak sebut. Apa dia? Terbang. Kenapa Allah tak sebut dalam Quran ni? Sebab sebelum masa tu belum ada. Kalau ada pun orang Arab tak akan faham. Okey, pengajarannya. Pertama, kebesaran dan kekuasaan Allah. Kebesaran dan kekuasaan Allah serta rahmatnya kepada hamba-Nya dengan mencipta makhluk yang berbagai jenis dan berpasang-pasang. Agar manusia merasai kehebatan Allah dan bersyukur dengan semua nikmat yang diberinya. Yang kedua, Allah mencipta bumi dan manusia dan juga menjadikan bumi dan air sebagai jalan-jalan
untuk memudahkan manusia melakukan kerja dan hajatnya. Yang ketiga, jalan yang paling utama dan penting bagi manusia ialah jalan untuk mengenali Allah, dan bagaimana untuk mentaatinya serta mendapat redanya. Ayat 13. Litastawu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maksudnya, supaya kamu dapat duduk dengan selesa di atas belakangnya, iaitu kenderaan. Kemudian agar kamu mengingati nikmat Allah, Tuhan kamu, apabila kamu duduk tetap di atasnya. Dan agar kamu berdoa, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat 13 dan 14 sekali ya, pengajarannya. Pertama, wajib ke atas setiap manusia yang beriman sentiasa mengingati nikmat-nikmat Allah dan mensyukurinya. Seperti nikmat kenderaan yang mudah dan selesa, yang boleh menyampaikan mereka ke mana sahaja mereka kehendaki. Yang kedua, syukur kepada nikmat Allah yang terbesar. Syukur kepada nikmat Allah yang terbesar ialah mentaati segala perintahnya. Dan antaranya membaca doa ketika menaiki kenderaan. Doa semua dah hafal kan? Dah hafal semua? Hafal ke tak? Hafal kan? Bacalah setiap kali naik. Oh, dengan senyum betul.
Okey. Saya nak tanya, kenapa doa naik kenderaan mula dengan subhanallah? Kenapa tak mula dengan Allahu Akbar? Tak, memuji, alhamdulillah. Apa makna subhanallah? Yalah, kenapa bila naik kenderaan kena sebut Allah Maha Suci? Sepatutnya kita sebut Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Tapi subhanallah. Maknanya baca doa selama ni tidak ada penghayatan. Setuju? Yang kedua, tak, tawakal kenapa sebut subhanallah, Maha Suci Allah? Sebutlah aku bertawakal pada engkau. Kalau naik apa ni? Unta? Bukan manusia reka unta tu. Allah yang cipta. Sebenarnya saya dah beritahu sebabnya dalam kelas yang lepas. Tapi sebab kesan cuti lama tu lupa. Siapa ingat poin tu? Apa dia? Kalau menunjukkan kehebatan Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk mencari? Dia bila sebut subhanallah, Maha Suci Allah daripada apa? Segala kekurangan dan kelemahan. Apa kaitan dengan kita naik kenderaan, kita sebut Allah Maha Suci? Jadi bila kita naik kenderaan, kita sedar kita ni terlalu lemah, perlukan kenderaan. Kalau tak ada kenderaan, kita mungkin tak ke mana, banyak benda kita tak boleh buat apa-apa. Tapi Allah perlu tak kenderaan? Tak. Jadi dengan sebut subhanallah, kita semakin rasa kehebatan Allah dan semakin rasa kelemahan, kehinaan kita. Jangan sombong. Walaupun naik kenderaan Mercedes. Sombong je, belagak kan? Padahal kalau kereta rosak, dia boleh beki tak? Lemah. Manusia lemah. Di semua tempat, semua sudut, semua keadaan. Tak, ini doa naik kenderaan lain. Doa musafir lain. Yang kita hafal doa naik kenderaan je, doa musafir tak hafal kan? Mana tak pernah musafir ataupun selalu musafir dan tak pernah baca doa. Ni bahaya, bergantung pada mutawai ni. Sampai mutawai mati tak adalah doa tu. Saya yakin semua musafir kan? Dan semua seronok dengan musafir, tapi tak baca doa. Itu antara tanda apa? Kita kurang bersyukur. Okey, lepas ni hafal doa. Selagi tak hafal doa musafir, jangan musafir. Jangan. Sebab kita tak bersyukur kan? Kita musafir sebab badan kita sihat, sebab kita ada duit, sebab ada kemudahan. Tapi terlupa nak bersyukur dengan semua nikmat yang Allah bagi. Simple je, baca doa je. Tapi kita tak ada kesungguhan nak hafal dan nak amalkan. Betul? Ini doa ni, dalam ayat ni doa naik kenderaan. Nak pergi pasar Taman Tur pun bacalah doa. Tapi kalau nak pergi Kelantan, doa ni kena baca. Dan satu lagi doa musafir. Okey. Saya tekankan ni sebab apa? Sebab ramai yang belajar, tapi tak ramai yang beramal dengan sunnah Nabi. Okey. Jadi lepas ni siapa-siapa nak musafir, report pada saya. Saya nak cek doa tu dah hafal ke belum. Okey, yang ke berapa? Yang ketiga.
Allah Maha Allah Maha suci daripada segala kelemahan dan berhajat kepada apa-apa. Akan tetapi manusia sangat lemah dan sentiasa berhajat kepada Allah bila-bila masa dan di mana sahaja. Ha. Bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Sebab itulah antara doa minta apa ni, Nabi kata dalam satu doa tu, siapa yang ada kesedihan, kemudian dia baca doa ni, pasti Allah akan hilangkan kesedihan dan Allah bagi kegembiraan. Doa apa tu? Allahumma inni, doa tu panjang, tapi yang kita minta tu sikit je di bahagian akhir. Yang kita minta ialah Allahumma ja'al Al-Quran Rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Quran penyejuk hati. Tapi sebelum kita minta doa tu, Allah ajar kita pada mengaku kelemahan kita. Allahumma inni abduka. Aku ni hamba engkau. Wa banu abdika. Dan anak kepada hamba engkau. Wa banu amatika. Dan anak kepada ibu aku pun hamba engkau. Mana aku ni semua keturunan hamba yang sangat berhajat pada engkau. Barulah kita minta. Jadi rasa rendah diri, rasa hina kena ada masa kita berdoa. Okey. Yang keberapa? Apabila seseorang bermusafir, maka wajib dia sentiasa ingat bahawa akhirnya dia akan mati dan kembali kepada Allah. Maka wajib dia sentiasa beriman dan istiqamah dengan amal soleh. Ayat ni yang kat mana tu? Bahagian mana doa yang patut kita ingat? Aku nak tuju pada satu tempat, tapi belum tentu sampai. Kadang-kadang tengah jalan dah mati. Bahagian mana? Wa inna ila rabbina munqalibu tu sesungguhnya kami ni hanya kepada engkau akan kembali. Jadi jangan kita ingat lepas pagi ni balik ke rumah mesti selamat, tak. Kadang-kadang sebelum sampai rumah mati. Yang ke berapa? Yang kelima. Disunatkan juga membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dah hafal kan? Apa? Doa kau bukan. Doa sepanjang masa ni. Bila ni? Bila musafir, bila sampai satu tempat, bahkan kata ulama, bila balik ke rumah pun disunatkan baca doa ni. Maksud dia apa? A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi, dengan kalimah-kalimah Allah, ayat-ayat Allah at-tammah, yang sempurna. Daripada apa? Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang dia cipta.
Kan? Kadang-kadang tengah jalan ada kejahatan. Kadang-kadang tempat kita sampai ada kejahatan. Kadang-kadang balik rumah ada kejahatan. Ada binatang ke, ada perompak. Baca doa ni. Sunnah Nabi. Dah hafal semua? Okay. Doa ni biasa kita baca zikir pagi petang kan? Jadi, pagi petang ke petang saja? Okey, sekarang baca pagi petang siang dan malam. Sebab sebenarnya doa ni disunatkan baca bila-bila masa. Okey, habis lah. Kita pergi ayat yang ke-15. Ayat 15, kaitan dengan ayat yang lepas. Setelah ayat yang lepas, lebih kurang Allah menceritakan tentang, kalau daripada awal surah Zukhruf, tentang Al-Quran, kemudian tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah mencipta langit dan bumi, dan tentang rahmat Allah memberi segala nikmat kepada manusia, menjadikan bumi itu mudah untuk diguna sebagai jalan dan sebagainya. Maka ayat hari ini Allah nak beritahu, akhirnya dengan kehebatan Allah, dengan nikmat Allah itu pun manusia tetap kufur dan menuduh Allah yang bukan-bukan. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Waja'alu mereka menjadikan. Mereka ni siapa? Orang musyrikin Mekah. Walaupun turun pada orang musyrikin, tapi pengajaran untuk semua. Siapa yang ada sifat ni, maka dia sama seperti orang musyrikin. Mereka menjadikan lahu, baginya. Yang ni balik pada apa? Allah. Mereka menjadikan bagi Allah min ibadihi, dari ibadihi, hamba-hambanya. Juz'an ni sebahagian. Tapi dia terjemah apa? Anak kan? Ada terjemah anak kan? Anak dalam bahasa Arab apa dia? Walad kan? Lam yalid wa lam yulad. Juz'an makna dia sebahagian. Tapi bila diterjemah anak, apa maksud dia? Iaitu, ini tuduhan jahat orang musyrikin Mekah terhadap Allah. Iaitu mereka menjadikan bagi Allah, daripada hamba-hamba Allah tu, ada yang sebahagian daripada Allah. Kalau sebahagian daripada sesuatu, makna anak. Anak kita sebahagian daripada kita. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata pada tentang Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah sebahagian daripada aku. Okey lah kan? Anak kita sebahagian daripada kita. Tapi ini tuduhan yang sangat-sangat melampau dan berat. Sebab apa? Sebab dia tuduh hamba, ibad ni hamba. Hamba Allah sebahagian daripada Allah. Bila manusia ni hamba ataupun malaikat tu hamba, maka Allah adalah sebagai apa? Tuan. Mana mungkin hamba sebahagian daripada Tuhan dia? Mana mungkin? Tak mungkin. Mustahil. Tapi nak bagi tahu manusia ni sampai tahap satu, mereka tuduhan palsu kepada Allah. Yang kedua, tuduhan ni boleh menjadikan mereka syirik dan kufur. Sebab meletakkan sesuatu yang tak layak pada Allah. Okey. Sebab itulah yang menuduh Allah ni ada anak, ada 3 golongan. Pertama, Nasrani. Nasrani tuduh siapa? Anak Tuhan, Nabi Isa. Yang kedua, Yahudi. Yahudi tuduh siapa? Anak Allah.
Ha? Uzair. Yang ketiga, orang musyrikin. Dia tuduh malaikat. Jadi sebahagian hamba Allah ialah malaikat. Jadi 3 golongan ni, Yahudi, Nasrani dan musyrikin menuduh Allah tu ada anak. Cuma anaknya berbeza, tapi semuanya daripada hamba-hamba Allah. Ada dalil tak? Orang Yahudi tuduh Uzair anak Tuhan, orang Nasrani tuduh Isa anak Tuhan. Cuba buka surah At-Taubah ayat 30. Ada? Betul? Cuba baca maksud dia. Ha? Okey, Yahudi kata Uzair anak Allah. 2. Yang ketiga? Kenapa Allah kata mereka berkata dengan mulut? Memang berkata dengan mulut, ada tak berkata dengan tangan? Kenapa Allah sebut berkata dengan mulut? Sebenarnya Allah nak bagi isyarat bahawa mereka hanya bercakap di mulut, hati mereka pun tak yakin. Sebab benda yang tak masuk akal kan? Ha? Kalau saya kata saya ni sebahagian daripada jin, percaya tak? Tak masuk akal. Saya sebahagian daripada manusia lah, mana boleh manusia sebahagian daripada jin? Ataupun jin sebahagian daripada malaikat, tak masuk akal. Walaupun sama-sama makhluk. Ini lagi makhluk dengan Tuhan. Okey. Kemudian? Orang kafir ni. Orang musyrikin. Yang? Jadi dalam ayat itu disebut 3. Cuma dah tak sebut orang musyrikin. Okey. Kemudian Allah kata, Innal insan. Sesungguhnya manusia la kafur. Pasti kafur ni sangat, akan ada perkataan sangat. Kalau kafir biasa-biasa. Tapi kalau pattern dia kafur, ini sangat-sangat kufur. Sangat kufur. Mubin lagi nyata. Makna kufur mereka tu bukan sembunyi, bukan tak jelas, tapi sangat jelas. Di hujung ayat Allah nak begitu hukum, siapa yang menuduh Allah ada anak, hukumnya adalah kafir. Dan kafir itu sangat jelas. Kenapa jelas? Orang musyrikin Mekah, orang yang sama, bila ditanya siapa yang mencipta langit, dia jawab apa? Makna mulut dia mengaku Allah hebat cipta langit. Tapi dalam masa yang sama dia kata Allah lemah. Apa bukti? Perlukan anak. Bila Allah ada anak, mana Allah lemah, betul kan? Bila ada anak, dia perlukan isteri. Macam mana perkataan kamu bercanggah? Satu, kamu akui Allah hebat. Satu sudut lain kamu kata Allah lemah macam manusia, perlukan isteri, perlukan anak. Sebab itulah kufur mereka sangat jelas, sangat nyata. Dan perbuatan menuduh Allah ada anak ni satu benda yang sangat-sangat teruk sehingga makhluk Allah yang tak berakal pun rasa macam nak meletup. Contoh langit, bumi, gunung, hampir-hampir nak pecah bila dengar tuduhan orang musyrikin bahawa Allah ada anak. Walaupun makhluk itu tak berakal.
Jadi kalau kita yang berakal tak rasa apa-apa, biasa je, mana kita dah tak ada iman. Cuba buka surah Maryam ayat 77 ataupun 88. Cuba buka 88. 88 kan? Cuba baca. Cuba baca ayat. Waqalu ittakhaza walada. Okey, lepas tu? Ayat lepas tu. Laqad ji'tum syai'an idda. Lepas tu? Takadu as-samawatu yatafattar. Mana? Watanshaqqu. Dan watakhiru al-jibali hadda. Okey. Cuba kita terjemah. Waqalu, dan mereka berkata, siapa ni? Tiga-tiga golongan tu. Allah yang bersifat Rahman ittakhaza, mengambil anak. Walada tu di sini maksud dia juz'an. Mereka menuduh Allah tu mengambil anak. Laqad ji'tum, pasti sesungguhnya kamu ni dengan tuduhan ni telah mendatangkan sesuatu yang idda, yang sangat jijik, sangat berat. Tuduhan yang sangat berat. Sehingga beratnya sehingga takadu samawat, hampir-hampir langit pecah. Hampir pecah, tak pecah. Kenapa tak pecah? Iza sama'un fatarat, apabila langit dah terbelah, itu tanda kiamat lah. Sebab tu hampir pecah, tak pecah. Makna menunjukkan apa ni? Langit yang tak berakal pun rasa macam, ya Allah, geramnya aku. Dan watanshaqqu al-ard, dan bumi hampir terbelah. Dan watakhirul jibal, gunung pun hampir hancur. Jadi kalau kita tak rasa apa-apa, mana kita lebih teruk daripada gunung. Walaupun kita memang pemanjat gunung. Okey, kemudian kita sambung. Am ni bahkan. Bahkan bukan setakat mereka menuduh Allah tu ada anak, lagi melampau ialah mereka menuduh ittakhaza, dia iaitu Allah mengambil mimma yakhluqu, dari apa yang yakhluqu, dia cipta, banatin. Banat apa dia? Ada sekolah banin, ada sekolah banat. Anak perempuan. Banat, anak perempuan. Banat tu jamaah, kalau satu bintun. Fatimah bintu Muhammad, sebab Fatimah seorang. Kalau Fatimah, Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, banat Rasulullah. Sebab ramai. Okey. Wa asfakum, dan wa asfakum, dia memilih
kamu bilbanin, dengan anak-anak. Bani lawan dia banat, anak-anak lelaki. Apa maksud dia? Lagi teruk, bahkan lagi teruk ialah orang musyrikin menuduh Allah mengambil apa yang dia cipta. Siapa dia? Malaikat. Dan dia menjadikan malaikat itu adalah anak perempuan Allah, bukan anak lelaki. Kalau Yahudi tuduh Uzair lelaki. Kalau Nasrani tuduh Isa lelaki. Tapi orang musyrikin tuduh malaikat, bukan setakat tuduh anak Tuhan, tapi anak perempuan Allah. Itu lagi dahsyat. Kenapa? Kenapa dia kata malaikat ni anak perempuan? Dia tak kata anak lelaki. Jadi yang teruknya apa? Yang dia tak suka, dia bagi Allah. Satu tuduhan satu. Yang kedua, menghina Tuhan. Ini aku tak suka, ambil kamulah. Kan? Macam mana sifat orang Yahudi, orang musyrikin? Bila dapat berita, dia akan dapat anak perempuan. Macam mana keadaan dia? Muka dia hitam. Ada dalil? Ada. Surah apa? Tengok ayat ni. Mereka menuduh Allah menjadikan apa? Apa yang Allah maksud apa tu? Macam mana Allah cipta sesuatu, lepas tu Allah jadikan yang dia cipta anak. Tak masuk akal tak? Bila Allah cipta sesuatu, mana Allah tak berajak lah. Sebab Allah sebagai pencipta. Dan yang Allah cipta sebagai makhluk. Kenapa Allah pencipta yang hebat perlu pada makhluk yang lemah? Tak masuk akal. Kemudian mereka pula seolah Allah pilih untuk mereka anak lelaki. Kemudian Allah huraikan, wa iza, dan iza apabila busyira diberi berita gembira ataupun digembirakan. Busra. Ahaduhum, salah seorang dari mereka, bima, dengan apa yang daraba, apa yang dia daraba, apa dia jadikan untuk Allah. Lirrahman, untuk Allah, masalah, sebagai contoh. Maksud apa ni? Bila salah seorang orang musyrikin Mekah diberi khabar gembira bahawa dia akan dapat apa? Anak perempuan, yang mereka tuduh anak perempuan itu adalah untuk Allah. Apa sikap mereka bila diberi berita itu? Zalla makna menjadi. Wajahnya maswaddan. Dah jumpa dah? Betul lah, beberapa minit kan? Hitam. Wahwa, dia kazim.
Bukan. Kazab ni. Zal. Ba. Kazab, dusta. Kazim. Ada orang nama Kazim kan? Kazim Ilyas kan? Nak tahu makna pergi tanya dia. Dia antara sifat orang beriman, orang bertakwa. Allah sebut antara sifat orang bertakwa. Tujuan puasa nak lahirkan orang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa, Al-Kazimina. Al-Kazimina. Al-Ghaiza. Kazimina, orang tahan. Orang yang dapat menahan marah. Itu takwa. Bila marah, lepas dia, tak ada takwa. Jangan cakap banyak. Okey. Jadi orang musyrikin, bila katalah isteri dia dah mengandungkan, syarat nak melahirkan. Kemudian bila cek, diberitahu anak kamu dalam kandungan adalah perempuan. Terus bertukar. Pertama, wajahnya menjadi hitam. Bukan makna tukar warna hitam menunjukkan muka orang yang sedih dan murung. Kemudian, yang kedua, dalam hati. Hati itu dah marah dan sangat-sangat sedih. Zahir dan batin berubah. Hanya dengan apa? Berita bahawa dia dapat anak. Anak daripada sah ke yang tak sah? Sepatutnya gembira. Jadi Allah nak gambarkan, mereka ni bila diberitahu dapat anak yang sah, tapi perempuan sangat-sangat benci dan marah, tiba-tiba anak yang mereka paling tak suka, mereka kata anak Tuhan. Biadab tak? Yang kamu sangat benci, tiba-tiba senang je sandar kepada Tuhan anak perempuan. Wahuwa kazim. Jadi kazim apa dah dia? Bukan tak marah, memang marah. Ataupun hatinya penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Tak, negatif. Orang yang marah. Allah nak cerita negatif lah ni. Mana dia tak suka pada berita anak perempuan. Satu, bertukar pada rupa, muka. Yang kedua, perasaan. Okey. Cuba buka surah ni. Surah An-Nahlu. Jumpa ayat 58 dan 59. Start daripada 57 lagi. Muka surat 273. (57) hingga 59. Jumpa? Okey, cuba tengok ayat 57. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaj'aluna lillah, mereka iaitu orang musyrikin menjadikan bagi Allah al-banat, anak perempuan. Dan walahum ma yashtahun, mereka jadikan untuk mereka apa yang mereka suka. Kami nak anak lelaki je, anak perempuan tak nak, ikut suka dia. Kemudian ayat 58. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila salah seorang mereka diberi khabar gembira tentang unsa. Apa unsa? Anak perempuan. Isteri kamu akan melahirkan anak perempuan. Apa keadaan berlaku? Zalla wajhu muswaddan, mukanya bertukar hitam, dan wahwa kazim. Okey. Lepas tu dia mula berfikir. Tengok ayat 59. Yatawara minal qaum, mereka nak sembunyi daripada kaum.
Min su'i, daripada dia nak sembunyikan apa dia? Berita buruk. Bagi mereka, walaupun anak halal dan anak perempuan, tapi bagi mereka berita buruk. Ini perangai adat jahiliah. Siapa dapat anak perempuan, itu tanda tak bagus. Jadi sebab tu kalau dapat berita tu, dia akan sembunyikan. Dahsyat tak? Zaman sekarang tak ada. Ada tak yang tak suka pada anak perempuan? Tak ada. Ha? Orang Cina? Oh betul. Betul orang Cina macam tu. Oh. Mana sifu dia orang musyrikin Mekah lah. Ha? Okey, tengok lepas seterusnya. Ayum siku, dia pun mula berfikir. Ayum siku ala hunin. Adakah dia nak biarkan anak perempuan itu hidup tapi dalam keadaan hunin, dalam keadaan dia rasa hina? Semua orang pandang pelik. Apa ni simpan anak perempuan? Ataupun am yadussuhu, ataupun dia tanam hidup-hidup. Allah kata ala sa'a ma, alangkah buruknya keputusan mereka. Okey. Sebab itulah orang kata, kenapa Nabi dihantar ke Mekah? Kenapa tak dihantar Taman Tun? Ataupun Jepun ke? Kenapa kat Mekah? Sebab pendapat ahli sirah, masyarakat yang paling teruk, paling rosak akhlaknya, akidahnya ialah orang Mekah. Maka bila paling teruk, paling rosak, perlukan manusia yang paling hebat, iaitu Nabi Muhammad. Dan bila Nabi boleh baiki tempat yang paling teruk, yang datang selepas tu taklah seteruk itu. Kalau berlaku teruk juga, mana kita tu terlalu lemah, iman kita lemah. Sekarang saya tengok baca berita kan, akhir-akhir ni termasuk bulan Ramadan, banyak sangat bayi-bayi dah dicampak macam-macam tempat, semakin banyak. Bulan puasa pula tu. Tapi yang dicampak tu, yang dibuang merata tempat tu, anak siapa? Anak zina. Orang musyrikin dia campak anak siapa? Anak sendiri. Lagi dahsyat daripada perkahwinan yang sah. Hanya kenapa? Sebab adat budaya, siapa ada anak perempuan, satu kehinaan. Padahal benda tu halal. Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni? Wa izal mau'udu datu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Surah apa ni? Takwir. Allah kata apa? Wa izal mau'udatu. Dan apabila mau'udah, anak perempuan yang ditanam hidup-hidup. Anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, su'ilat, ditanya. Ditanya tentang apa? Bi ayyi zambin. Dosa apa yang menyebabkan kamu ditanam hidup-hidup dan dibunuh? Apa dosa kamu? Bila ditanya ni? Siapa yang buat salah? Bapak dia kan? Tapi siapa kena soal? Pasal apa? Ditanya depan bapak dia, satu penghinaan. Allah nak begitu, budak ni tak ada dosa. Macam mana kamu sebagai seorang bapa boleh bunuh hidup-hidup? Tahu kan cara mereka bunuh? Tahu? Yalah macam mana tu? Ada dua cara disebut dalam tafsir. Pertama, bila isteri dia betul-betul nak melahirkan anak, dia bawa isteri dia pergi pada pasir, dia korek lubang. Jadi isteri dia duduk atas lubang tu. Bila keluar anak, kalau perempuan, terus dia kembus. Kalau lelaki, dia angkat balik. Dahsyat manusia.
Satu, yang kedua, cara kedua dia biarkan anak kecil, anak perempuan tu membesar sikit. Kemudian dia pakai baju, dah besar boleh berjalan. Dia pakai baju cantik-cantik, dia pergi tengah padang pasir, bapak tu korek lubang. Tengah-tengah anak dia bermain, dia tolak, terus kembus. Makna apa tu? Lebih teruk pada binatang. Ini yang Allah nak bagi tu ni, penyakit ni. Penyakit apa? Hati dah tidak ada rahmat. Tapi antara kita bunuh anak, antara orang bunuh anak, dengan dia biarkan anak dalam keadaan jahil, yang mana lebih baik? Yang mana lebih baik? Dia bunuh anak. Sebab tu saya tanya mana lebih baik. Oh, baik jugalah bunuh. Tak, soalan saya tu salah. Mana yang paling teruk? Mana yang paling teruk? Biarkan anak sihat walafiat tapi syirik, kufur kepada Allah. Sebab kalau dia bunuh anak masa kecil, anak tu ke mana? Surga. Bapa ke neraka. Tapi kalau dia jaga anak sampai besar, sihat walafiat, berjaya tapi syirik pada Allah, dua-dua masuk neraka. Sebab itulah yang kisah Khidir kan. Khidir bunuh budak kecil sebab apa? Sebab bila besar dia akan buat dosa lagi besar, iaitu syirik pada Allah. Yang tidak Allah kata al-fitnatu, sambung. Al-fitnatu, senyap je, asyaddu minal qatli. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Apa maksud fitnah ni? Ada seorang ustaz, dia kata fitnah iaitu menduduh orang tanpa bukti. Kemudian dia baca ayat ni, sebenarnya tak tepat. Fitnah di sini bukan tuduh orang tanpa bukti. Fitnah di sini ialah syirik. Sebab itulah Khidir bunuh tu satu dosa. Tapi biarkan dia hidup dalam keadaan syirik, lagi dahsyat. Boleh faham? Jadi yang mana sepatut masuk berita? Bapa bunuh anak kecil ataupun bapa biarkan anak syirik? Yang mana sepatut masuk TV3? Dan yang mana lebih ramai? Didik anak dalam keadaan tak kenal Tuhan ataupun yang bunuh anak? Dua-dua dosa. Tapi yang ni lagi bahaya ni. Sebab apa? Anak yang syirik akan heret bapa ke neraka. Okey, kita sambung. Awaman. Adakah huruf istifham inkari. Adakah patut man orang yang yunasya'u apa dia? Dibesarkan ataupun dididik fil hilyatin, dalam hilyah apa dia? Perhiasan. Maksud apa ni? Siapa yang membesar dalam perhiasan? Laki ke perempuan? Perempuan. Betul kan? Jadi Allah nak sambung ayat ni. Adakah patut kamu menjadikan perempuan yang kamu sangat tak suka, tiba-tiba yang kamu tak suka bagi pada Allah? Satu. Yang kedua, perempuan pula ni biasanya membesar dalam keadaan sentiasa berhajat pada perhiasan. Yang tu yang kamu kata anak Tuhan. Bukan semualah. Kan? Sebab yang suka perhiasan ni memang perempuan. Lelaki
Tak suka. Tapi kadang-kadang lagi keluar duit kan. Perhiasan. Wahwa dan dia iaitu perempuan ni fil khisam. Dalam khisam ni dia terjemah apa? Perbalahan, perdebatan. Ghaira mubin, tidak jelas ataupun tidak ada hujah, ataupun hujahnya tidak kuat. Allah nak sebut sifat perempuan lah secara umum, kan? Satu, suka perhiasan. Yang kedua, bila berhujah, tak ada hujah ataupun hujahnya tak kuat. Betul kan? Sebab tu pendebat biasa lelaki. Ada tak wanita ustazah pendebat? Ada kat mana? Saya tak tahulah kalau wanita jadi ahli debat kan, apa jadi? Tengok-tengok tak ada hujah, merajukkan, turun. Ini Allah yang berkata, Allah cipta manusia, Allah tahulah kan. Sebab tu kuasa menceraikan Allah bagi pada, kalau bagi pada perempuan, berapa kali sehari dia cerai suami dia? Okey. Jadi kesimpulan daripada ayat yang kita belajar ni apa dia? Apa yang Allah nak sampaikan? Jangan Allah nak beritahu manusia ni boleh jadi rusak akidah dan melampau sampai tahap bukan setakat tuduh yang bukan pada Tuhan, tapi menghina Tuhan. Tapi dalam masa sama, bila ditanya, siapa yang cipta langit? Mana apa tu? Dia panggil perangai apa tu? Mulut cakap Tuhan hebat. Dalam masa sama, dia kata Tuhan ni hina. Dia panggil apa? Sifat munafik lah. Cakap pagi lain, petang lain. Kamu ni hebat, kamu bapa aku. Tapi akhirnya, dia dengar bapa jiran. Siapa bapa kamu? Muhammad. Siapa membesarkan kamu? Muhammad. Siapa yang melahirkan kamu? Ibu saya lah. Tapi bila dengar cakap, dia dengar bapa jiran. Kan bodoh. Bodoh dan beginilah manusia ni. Mulut bukan main baca Quran, puji Allah, sambut maulid Nabi. Tapi perbuatan macam menghina Nabi. Yang Nabi cakap, tak apa. Sebab yang kami buat pun betul juga. Bukankah itu menghina Nabi? Yang Nabi cakap ni daripada Allah. Tiba-tiba kata tak apa, yang saya buat pun okey. Yang kamu buat, guru kamu buat sama dengan wahyu Tuhan. Itu penghinaan. Jadi penyakit ni boleh kita luaskan. Siapa-siapa yang mulut cakap Allah hebat tapi tak ikut Allah, penipu. Sama dengan orang musyrikin. Cakap Nabi adalah rasulnya tapi tak ikut sunnah Nabi, ada perangai orang musyrikin. Okey. Cukup lah? Cukup. Kita tengok sikit hadis. Okey. Boleh baca ke? Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad SAW menyebut, Allah menjelaskan apabila seorang yang beriman diuji dengan mematikan seorang yang dikasihinya, kemudian dia menerimanya dengan penuh keredaan,
mereka akan dibalas dengan syurga. Satu saja. Habis dah? Dia pendek je. Oh, pendek je. Hadis 28. Okey. Nabi kata apa? Kita baca hadis. Allah menjelaskan apabila seorang yang beriman diuji dengan dimatikan seorang yang dikasihinya, kemudian dia menerimanya dengan penuh keredaan, mereka akan dibalas dengan syurga. Direkodkan oleh Bukhari. Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad menyebut, Allah menjelaskan apabila seorang yang beriman diuji dengan dimatikan seorang yang dikasihinya, kemudian dia menerimanya dengan penuh keredaan, mereka akan dibalas dengan syurga. Direkodkan oleh Bukhari. Tajuk apa? Sabar. Sabar. Jadi antara hadis yang dibawa oleh penulis dalam tajuk sabar ialah hadis yang Nabi bersabda, ini hadis kursi. Allah kata, bila aku mengambil Sofiyah ni orang yang dia sayang lah, tak kira lah anak ke, suami ke, pakcik ke, atuk ke, yang paling dia sayang, mak ke, dan dia sabar, maka Allah kata, aku akan gantikan dia dengan syurga. Mana nilai syurga pada? Nilai syurga pada? Sabar. Kalau orang yang kita sayangi mati, kita tak sabar, habis. Sebab itulah pentingnya apa? Pentingnya ilmu. Allah tak mungkin buat sesuatu yang merugikan kita. Bila Allah tarik sesuatu, walaupun yang kita sayang, tapi sebenarnya Allah nak bagi yang lebih baik daripada itu. Sebab tu perlukan ilmu. Bila kita perlukan ilmu, hidup kita sentiasa tenang. Tak ada masalah. Kenapa aku nak sedih? Allah ambil anak, nak bagi syurga. Apa masalah? Boleh faham? Dan kalau kita sabar, katalah anak kita matikan, Allah bagi syurga, anak kita akan masuk syurga tak? Dia akan jumpa tak? Jumpa. Tapi kalau Allah matikan anak kita, kita tak sabar, anak kita ke syurga, kita ke mana? Dapat dua musibah. Satu musibah hilang anak, yang kedua musibah masuk neraka. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila dia sayang pada seseorang, dia uji. Kalau nak cinta Allah, bersedia untuk diuji. Dan waman radya, siapa yang redha dengan ujian Allah, falahu ar-ridha, dia dapat apa? Redha Allah. Cuba tengok anak dengan redha Allah. Boleh tak kita tukar-tukar? Allah ambil anak, nak bagi apa? Kita nak dapat redha Allah ni, kadang-kadang solat 24 jam belum tentu dapat. Kita pergi umrah setiap tahun, setiap kali bulan Ramadan, buat umrah bulan Ramadan, belum tentu dapat redha Allah. Tiba-tiba, kita redha dengan takdir Allah, dengan ujian. Allah bagi redha. Tetapi, Nabi kata, وَمَنْ سَخَطَ, siapa yang marah dengan ujian tersebut, falahu as-sakhtu, dia akan dapat marah Allah. Berapa musibah? 2 kali musibah. Jadi kena faham kaedah dia. Allah bila ambil sesuatu, Allah nak bagi yang lebih baik bila kita redha. Tapi bila kita tak redha, Allah ambil sesuatu, kita akan dapat lebih buruk daripada yang hilang. Kita belajar hadis yang lepas kan, wanita yang menangis di kubur, bila dia bagi kepada Nabi, Nabi kata apa? Sabar tu adalah detik pertama tu. Sebab masa tu lah ujiannya. Lepas 10 hari, sabar pun dah habis, minyak pun dah habis dah. Sabar yang dimaksudkan dalam hadis hari ini pun dalam sedikit. Ya. Sebab tu Allah kata, bila Allah nak bagi syurga, makna ujian pun besar lah. Sebab nilai syurga mahal. Maka Allah buat apa? Allah tarik orang yang kita sayang. Kalau Allah tak kata, aku tarik orang yang kamu benci, itu bukan ujian. Boleh kita rasa sedih. Kita
Okey. Nabi pernah tak sedih bila anaknya Ibrahim meninggal dan menangiskan? Dan Nabi, sahabat tegur, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis?" Nabi kata, ini adalah fitrah. Fitrah sayang pada anak biasa. Tapi bezanya pada Nabi sedih setakat mengalir air mata, tapi keadaan Nabi, ibadat Nabi tak berubah, sama je, same. Sebab ada orang sedih menyebabkan solat jadi lambat, solat tak khusyuk, zikir pagi dah tak boleh baca, kan? Itu sedih yang merugikan. Okey. Okey, boleh baca hadis tu, okey. Hadis nombor 9. Aisyah melaporkan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan penyakit ta'un. Rasulullah SAW menjelaskan ta'un adalah hukuman Allah kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Namun penyakit itu juga adalah rahmat daripada Allah untuk hamba-Nya yang beriman. Seseorang yang dijangkiti ta'un kemudian masih menetap di kampungnya dan dia menerimanya dengan redha dan sabar serta yakin penyakit ta'un itu tidak akan menghinggapinya tanpa izin daripada Allah, orang ini diberi pahala seperti yang orang yang mati syahid. Direkodkan oleh Bukhari. Okey. Hadis ni kelebihan orang yang ditimpa penyakit ta'un. Semua orang tak nak penyakit ta'un. Tapi kalau Allah takdirkan, bila Allah takdirkan, kewajipan kita apa dah? Wajib terima, redha dan sabar. Dengan kelebihan kita redha dan sabar, Allah bagi apa? Pahala. Kita tahu tak siapa manusia yang dia dah mati? Bila Allah tanya, mintalah apa lagi nikmat yang kamu nak, dia duduk dalam surga dah. Dia nak mati lagi sekali. Tiba-tiba dia minta apa? Boleh tak pulangkan aku ke dunia? Untuk apa? Mati lagi sekali. Untuk aku berjihad dan mati syahid sekali lagi. Lepas tu bila aku mati masuk surga, pulangkan balik berkali-kali. Buat apa lagi, dah masuk surga kan? Kenapa dia nak balik semula ke dunia? Sebab dia ada rasa nikmat mati syahid terlalu hebat. Kalau boleh nak 10 kali mati syahid. Dan kita nak mati syahid itu ada peluang tak? Ada peluang? Tak ada peluang. Mana ada peperangan kat sini? Mati syahid ni mati dalam peperangan antara Islam dengan kafir. Bukan pilihan raya. Mana di Malaysia untuk buat masa sekarang tak ada peluang lah. Tapi Allah nak bagi peluang. Dengan cara apa? Penyakit ta'un. Dia COVID tu lebih kurang lah kan. Tak, biasa kalau Nabi sebut penyakit ta'un, dia bukan khusus ta'un sajalah, tapi penyakit yang bahaya, yang kesannya sangat berat. Jadi apa yang seumpama dengannya, pahalanya sama. Okey. Tengok, Al-Quran, hadis mendidik kita apa dah? Supaya apa? Banyak memikirkan tentang balasan di akhirat. Jangan banyak memikirkan kesenangan kat dunia. Yang susah nak terima ujian Allah ni sebab dalam kepala dia nak senang, nak bahagia, nak sihat kat dunia. Itu bila Allah bagi sakit tak boleh tahan tu. Berbeza sahabat Nabi didik apa dah? Kita dunia sekejap je. Proses nak pergi ke tempat yang bahagia dan kekal abadi. Maka sahabat sakit ke, luka ke, bagi mereka tak ada masalah. Bahkan mereka bila diisytiharkan perang, mereka berebut nak pergi. Sebab apa? Dalam kepala dia bukan fikir mati, fikir syurga. Tapi kita bila nak buat benda yang baik, kita fikir apa dah? Susah kat dunia. Penat, letih, miskin, tak ada duit. Kita jarang berfikir tentang nasib kita selepas mati. Lepas mati ni macam mana kubur aku? Sempit ke, luas ke, taman surga ke, lubang. Jarang kita fikir. Sebab kita terlalu dimomokkan dengan kesenangan hidup dunia. Corona dia ada orang dia doa dia nak kaya kat dunia kan.
Sebab itulah perangai Bani Israel kan. Bila Allah bagi manna dan salwa. Makanan yang tak payah kerja, tak payah usaha. Bangun pagi dapat. Tapi dia puas hati tak? Minta lagi. Pasal apa? Dan yang diminta pula lagi elok ke lagi teruk? Apa dia minta? Ha? Dan kena usaha tak? Kena tanam, ada masa, kena siram, kena jaga. Bawang, adas, full. Ya Allah bagi madu dan burung. Keluar pagi, jatuh. Tak puas hati. Ya Nabi pula, Nabi biasa lapar kan? Kadang-kadang dalam peperangan Nabi ikat perut. Tapi tak turun pula manna dan salwa. Patut manna dan salwa turun pada siapa? Turun pada orang macam Nabi dan sahabat kan? Kenapa? Bila Allah sayang pada seseorang, Allah tak bagi nikmat, Allah bagi usaha. Dan Nabi bila makan ala kadar. 3 bulan kan Nabi minum apa? Air dengan kurma. Soalan dia, Nabi tak jemu ke makan air kurma? Air kurma. Kita kalau buka puasa, makan kurma je setiap hari. Sebulan. Boleh tak? Tak boleh kan? Tak payahlah sebulan, 3 hari pun dah. Kenapa? Kita tak boleh makan benda yang sama, berulang. Sebab kita keturunan Bani Israel. Ya, Bani Israel ni, manna dan salwa, dia tak puas. Kenapa? Sebab dalam kepala dia, matlamat hidup dia nak makan sedap. Tapi walaupun makanan sedap, kalau berulah jadi tak sedap, betul? Cuba makan tom yum 3 hari turut-turut, pagi, petang, siang, malam. Jadi matlamat dia bila nak sedap, benda yang sama jadi tak sedap. Sebab tu dia minta lain. Tapi Nabi dah sabar makan bukan nak sedap. Nabi dah sabar makan untuk sihat badan, untuk buat ibadat. Apa ada tak kisah. Tak sedap pun tak ada masalah. Sebab aku bukan nak sedap, aku nak sihat, nak beribadat pada Allah. Sebab tu makan Nabi tak seberapa. Tapi bangun malam berjam-jam. Kita pula makan beberapa. Tapi bangun kejap je. Itu pun nasib baik ada bulan Ramadan kan. Bolehlah bangun tengah malam. Kalau tak ada bulan Ramadan, tak tahulah. Betul? Jadi cara berfikir matlamat hidup memberi kesan dalam kehidupan kita. Okey. Dah habis kan? Cukup lah tu, ha? Cukup lah. Ha? Oh ya ke? Tapi saya rasa dah banyak saya ajar hari ni. Pendek pun penuh whiteboard tu. Okeylah, sebagai mukadimah kelas pertama selepas raya kan. Cukup kan? Ha? Bagi sikit-sikit dulu. Okey, ada soalan? Macam ni off topic dari segi puasa kan. Macam untuk puasa Islam kan. So macam nanti dia puasa putih 13, 14, 19 kan. So Syawal sekarang dah 14 Syawal kan. So adakah dia puasa 6 tu, katalah kita buat waktu time ni 13, 14, 15 sampai 19. So dia 6 straight tu. Adakah pahala dia dapat sama macam puasa putih ke? Ataupun puasa 6 saja? Sebab dia jatuh pada 13, 14, 19 kan. So dia betul dia puasa 6 pada 13, 14, 19 kan. So pahala puasa putih tu dapat ke ataupun tak? Makna dia puasa 6 Syawal dan kebetulan hari putih. Soalannya dapat 2 pahala tak? 700 atau lebih dari itu. Adakah Nabi puasa Syawal putih tak? 13 Tak, okey. Puasa hari putih Nabi suruh puasa. Puasa 6 Syawal Nabi suruh. Puasa je lah. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis yang sahih, siapa puasa 1 hari kerana Allah, bukan Syawal,
bukan hari putih, bukan Isnin Khamis, maka dia akan dijauhkan daripada api neraka 70 tahun. Tengok dia puasa kerana Allah. Kelebihannya apa? Dijauhkan daripada neraka 70 tahun. Makna tak mungkin masuk neraka lah. Apa kelebihannya? Bukan Syawal. Bukan hari putih. Keikhlasan kerana Allah semata-mata. Jadi kalau kita puasa hari putih, kita puasa 6 Syawal, kebetulan hari putih, semoga dapat. Tapi yang paling penting apa? Puasa kerana apa? Ikhlas kerana Allah. Ada ulama kata kalau sunat dengan sunat dapat. Sunat hari putih dan sunat 6 Syawal dapat dua-dua pahala. Tapi tak penting. Yang penting apa? Setakat mana kita ikhlas. Okey. Ada soalan, boleh tak kita puasa hari Jumaat berasingan tanpa dikembangkan dengan Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu? Jawapan dia, boleh. Yang Nabi larangnya macam ni. Yang Nabi larang puasa hari Jumaat sahaja ialah bila kita puasa kerana hari Jumaat. Itu tak boleh. Dua benda yang berbeza. Orang kita kadang-kadang keliru. Kenapa tak puasa kenapa tak puasa Khamis? Sebab saya tak boleh puasa hari Sabtu. Kenapa tak puasa Jumaat? Sebab saya tak boleh puasa hari Sabtu. Ataupun kenapa tak puasa Jumaat? Sebab saya tak puasa hari Khamis. Salah. Kalau kita puasa 6 Syawal, kebetulan hari Jumaat, dan hari Khamis kita tak puasa, Sabtu tak puasa, boleh. Tak ada masalah. Sebab kita bukan 7 hari Jumaat, tapi kerana Syawal. Tak apa. Ataupun kerana 10 Muharram. Kebetulan hari Jumaat. Kita nak puasa hari Jumaat saja sebab 10 Muharram. Tak salah. Kalau puasa 7 saja hari Jumaat, kena kembarkan. Okey, bagi wanita kan. Bagi wanita, dia biasanya uzur, kena qada kan. Jadi boleh tak puasa 6 dahulu? Supaya dia dapat kelebihan puasa setahun kan? Jawapannya, boleh. Sebab dalilnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah melewatkan qada puasa sampai ke Syaban. Tetapi, yang terbaik, yang afdal ialah selesaikan hutan. Selesaikan yang qada sebab kita tak tahu bila mati. Kan? Jadi buat yang qada dulu, habiskan. Dan niat berazam nak buat 6. Puasa 6. Tiba-tiba kita tak sempat. InsyaAllah kita dapat pahala. Sebab apa? Ada satu hadis. Nabi kata siapa yang musafir ataupun sakit dan menyebabkan dia tak boleh beramal sebagaimana dia sihat, maka dia dapat pahala sebagaimana dia beramal masa dia sihat. Jadi kalau dia berazam nak puasa 6 tapi tak sempat sebab unsur, sebab ganti, kata ulama mungkin insya-Allah dia dapat juga pahala puasa 6. Sebab dia memang nak buat, cuma ditakdirkan tak mampu. Jadi jangan sedih sebab tak dapat puasa 6. Tapi sedihlah bila tak puasa langsung. Tapi yang terbaik, yang afdal, ganti dulu. Takut-takut mati 29 Syawal ni. Tak boleh. Dia kalau nak gabung yang wajib dengan sunat tak boleh. Sunat dengan sunat boleh. Macam kita solat zuhur lah. Niat solat zuhur sekali dengan solat niat sunat qabliyah. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okey, ada soalan? Tak ada. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم